إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni. Kita sambung lagi perbahasan kita daripada risalah 30 teknik tepat tadabbur Al-Quran. Terakhir kita berhenti pada muka surat yang ke-72. Muka surat 72 ni di bawah tajuk 15 teknik tadabbur bagi peringkat asas. Kita dah sentuh beberapa poin. Kita sambung daripada muka surat 72 tu, kita ambil daripada D tu, maknanya yang keempat. Dia di bawah huraian kepada menjaga adab membaca dan mentadabbur Al-Quran serta memilih ayat-ayat yang hendak ditadabbur lalu membaca terjemahannya. Dia punya poin asalnya ialah pada muka surat 69 yang kedua tu. Dia bukan membahaskan teknik tadabbur asas yang keempat D tu. D tu ialah huraian kepada teknik yang kedua. Huraian kepada teknik yang kedua, iaitu jaga adab membaca dan tadabbur Al-Quran, pilih ayat yang hendak ditadabbur dengan membaca terjemahan dia. Okay. Jadi kita tak hurai daripada A lah, kita hurai terus daripada D tu. Okay, kita tengok apa yang penulis sebut untuk huraikan tentang baca, tadabbur dan tengok terjemahan. Okay, dia kata, jika ingin memulakan bacaan tadabbur Al-Quran, maka hendaklah memohon perlindungan dengan membaca A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ini ialah adab yang paling utamalah. Sebab Allah Ta'ala sebut dengan jelas, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَشَّيْطَانِرْرَجِيمِ. Bila mana kamu ingin membaca Al-Quran, mintalah perlindungan kepada Allah Azza wa Jal daripada gangguan syaitan yang direjam dengan menyebut A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Itu ialah bacaan yang paling masyhur lah. Ada sebahagian riwayat memulakan bacaan Al-Quran dengan A'udzubillahi minasyaitanirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ada sebahagian riwayat ada Nabi baca macam tu. Yang tu panjang sikit, tapi yang mudahnya yang kita selalu guna tu pun dah okey dah, iaitu A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Hendaklah orang yang membaca ataupun tadabbur Al-Quran selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebahagian ulama salaf berkata bahawa ta'awudz itu sepatutnya dibaca sesudah membaca Al-Quran. Itu pandangan-pandangan yang mungkin kita jarang dengar lah. Okay. Pertama, kita kena tahu nak baca Quran kena ta'awudz. Yang kedua, membaca basmalah ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Cuma bacaan yang tepat bila mana kita nak baca Al-Quran tu di pertengahan surah, kita hanya baca ta'awudz dan kita baca terus ayat tu tanpa membaca basmalah. Itu yang tepat. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab dia At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kalau kita baca daripada awal surah, kita ta'awudz, kita bismillah, lepas tu baru kita baca ayat yang kita nak baca daripada awal surah tu. Tapi kalau baca di pertengahan, kita hanya ta'awudz sahaja.
Maknanya cukup dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Okay. Satu lagi benda yang kita kena tahu juga ialah bila mana kita tadarrus Al-Quran beramai-ramai. Yang ni biasa orang buat dalam bulan Ramadan. Bila mana memulakan tadarrus, yang first mula-mula dia kena ta'awudz dan dia kena basmalah. Lepas tu sambung orang yang kedua, cukup ta'awudz sahaja. Jangan bismillah lagi. Itu yang tepatnya. Cuma orang kita ni dia biasa ta'awudz bismillah juga. Okay. Dia bukan orang kata apa berdosa buat macam tu, tak berdosa pun. Cuma dari segi ketepatan ataupun dari segi nampaklah dia tahu adab Al-Quran. Dia tahu apa yang disebutkan oleh para ulama. Contoh juga bila mana satu orang dia baca hadis Nabi dan dia terus baca sanad hadis. Contoh qala haddatsana. Ataupun kita baca-baca hadis tu, kita tengok ada di depan dia haddatsana. Orang yang belajar dia akan tahu walaupun tiada qala di hadapan haddatsana tu, tapi dari segi bacaan betul nak baca kena letak juga qala. Tapi kalau orang yang tak tahu, dia akan terus haddatsana. Sebab dari segi ketepatan dia tak tepat. Kerana apa? Haddatsana ni maksudnya telah mengkhabarkan kepada kami. Orang yang terima hadis tu mengkhabarkan kepada orang yang dia nak sampaikan. Bila mana kita baca sanad, kita bukan perawi hadis. Kita baca sanad orang. Bila mana kita baca sanad orang, dia kena letak qala. Setiap jumpa perkataan haddatsana ataupun rawaina, semua kena sebut dengan qala di hadapan. Ada sebahagian ustaz dia ceramah berdegar-degar dah dia ceramah ni sampai dekat matan tu berterabur dia baca. Apa tanda dia tak tahu sangat tentang adab bacaan. Setiap perkataan tu kena ada qala walaupun tak ada. Itu maknanya dia belajarlah hadis tu. Maknanya dia tahu tata tertib ataupun tata cara membaca hadis. Dia tak sampai berdosa pun. Tapi kita boleh tahu orang tu mahir ataupun tak mahir, tahu ataupun tak tahu dengan satu-satu ilmu tersebut. Paling-paling kurang pun dia tahu asasnya. Itu cara pembacaan. Apa yang tidak terdapat pada teks kadang-kadang perlu juga disebut. Okey. Jadi untuk memulakan bacaan Quran yang basic, yang asasnya ialah dengan ta'awudz itu. Poin dia yang dia nak sebut sini ialah minta lindung kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab kita tahu nak baca Quran ini gangguan dia banyak dan syaitan tak suka satu orang tu bila mana dia mendekatkan diri dengan Al-Quran, sama ada baca, sama ada tadabbur, sama ada memahami ayat dia. Semua proses-proses ni syaitan tak suka. Jadi memerlukan kepada kita mohon pertolongan supaya bacaan Al-Quran kita, proses kita nak berinteraksi dengan Al-Quran itu tidak terganggu dengan gangguan-gangguan syaitan. Okay. Itu dalam poin D tu, iaitu penerangan kepada tadabbur. Yang E dia sebut menghindari daripada tertawa, berbuat bising dan bercakap-cakap pada tengah bacaan Al-Quran kecuali perkataan yang perlu diucapkan. Maknanya bila mana ada majlis bacaan Al-Quran, tadarus Al-Quran, atau apa-apa saja yang ada kita dengar bacaan Al-Quran, tata tertib dia, adab dia ialah tak boleh bunyi apa-apa suara pun. Sebab Allah Ta'ala sebut wa ansitu, bila mana kamu dengar Al-Quran, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu, kamu dengar Quran, kamu kena beri pendengaran yang betul-betul fokus. Fastami'u maksudnya betul-betul dengar, bukan dengar lebih-lebih kurang. Wa ansitu, dan diam. La'allakum turhamun, moga-moga kamu termasuk dalam kalangan yang mendapat rahmat. Tapi kalau bising, kalau dengar lebih kurang, tak termasuk dalam kalangan yang dapat rahmat tu. Sebab tu memasang bacaan Al-Quran pada tempat-tempat yang tidak betul kadang-kadang mengundang satu perbuatan merendahkan Al-Quran. Sebahagian orang dia ada kedai, dia buka bacaan Al-Quran, orang pun membeli belah dalam keadaan mendengar Al-Quran. Yang tu tak tepat, tak betul cara tu. Itu bukan indikator Islamnya tuan kedai tu. Ada orang dia buat benda macam ni, ataupun dia lakukan cara seperti ini untuk mungkin sebagai daya penarik, untuk orang nampak kedai dia lebih Islamik pada kedai orang lain. Bukan hanya di kedai sebenarnya, di rumah pun. Kalau kita pasang bacaan Al-Quran,
Seperti mana kita pasang bunyi-bunyian yang lain, ia ialah bentuk tidak beradab dengan Al-Quran. Kita, orang kata apa, memandu, bawa kereta. Kalau kita seorang tak apa, sebab kita tak bercakap dengan siapa-siapa dah. Lain macam lah kalau kita naik kereta seorang, kita seorang bercakap. Itu maknanya tak lama tu 3 kali Jumaat lagi tu. Okay. Cuma nak katanya, waktu bawa kereta pun, kalau kita ada 2 orang, kita nak memecah kesunyian dan kesuraman suasana tu. Kalau tak nak orang kata apa, tak nak bagi suram sangat, bagi sunyi sangat, dia kena pasang Quran dan kita kena fokus. Jangan kita potong dengan tiba-tiba kita bersembang ataupun kita bercakap, tak boleh. Kalau orang kata apa, tiba-tiba terbuka ataupun tiba-tiba lalu tu lain lah. Tapi memang dah plan nak pasang Quran, kena hati-hati, dia tak boleh bersembang. Sebab tu benda ni penting. Dan kadang-kadang orang dia kurang ambil serius sebab ni. Macam mana ada protokol lagu negaraku, lagu negeri, kena berdiri, kena apa, begitu jugalah Al-Quran. Dia ada protokol yang Tuhan letakkan. Sebab tu nak suruh orang, kempen orang pergi majlis tilawah Al-Quran ke, majlis hafazan Al-Quran ke, adab-adab ni kena jaga. Baru ni yang kebangsaan buat di Pulau Pinang kan. Okay. Banyak wakil pergi, termasuklah Perlis apa semua. Jadi antara benda yang kita akan tengok, orang akan datang dengar bacaan Al-Quran apa semua. Sebab tu antara kebiasaan yang tidak elok, bila mana Al-Quran itu dibaca dengan tarannum, maqamat, baca dengan lagu-lagu yang indah. Saya akui benda tu ada khilaf di kalangan para ulama tentang boleh ataupun tidak baca Al-Quran dengan maqamat ni. Maqamat ni ialah lagu Bayati, Hijaz, Nahwan apa-apa semua tu. Itu ialah lagu-lagu yang datang kemudian, yang dijadikan sebagai basic untuk satu orang tu baca Quran. Ulama khilaf tentang boleh ataupun tidak baca dengan maqamat ni. Okay. Yang pasti kita tahu, benda ni ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Okay. Cuma saya nak sebut sini ialah, bila mana dibaca Al-Quran dengan maqamat ni, kadang-kadang sampai pada part-part yang tinggi nadanya, ataupun nada dia tu menarik perhatian orang. Orang belajar Taranum dia akan tahu, dia ada satu tingkatan nama dia Jawabul Jawab, yang ni tinggi. Kena lagu Nahwan, kena lagu Hijaz yang tinggi-tinggi ni, yang duduk bawah ni dia ketar semacam dia shock, dia macam semacam masuk dalam diri dia. Tapi dia bukan kesan pada ayat Quran tu, kesan daripada pandainya orang yang baca Quran itu mengalunkan ton lagu tu, irama lagu tu. Sebab tu tengok ada sebahagian orang, hatta di negara Arab pun, sampai part-part yang sedap ni dia pun duk buat Allah, Allah, Allah. Benda tu tak tepat. Dulu orang Melayu kita pun adalah buat benda ni. Bila mana ada jago-jago kampung yang pandai, qari'ah yang pandai ni, pergi rumah dia dengar nak baca Quran. Saya tak tahulah di sini macam mana, tapi di Pantai Timur ni dia ada macam tu. Orang-orang yang pandai baca Quran ni, orang akan kumpul rumah dia seminggu sekali, pergi baca Quran. Lepas pada tu jamuan, makan apa semua dah ada lah, kenduri semua dah ada. Okay. Cuma dia nak tiru macam suasana orang-orang Arab bila mana dengar bacaan Quran ni, dia shock dengan lagu-lagu tu. Okay. Jadi dia duduk bawah ni pun, dia orang kata apa, pretending macam terpesona dengan lagu-lagu yang dia alunkan. Dia duduk bawah ni, Allah, 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 tayyib, tayyib apa semua. Benda-benda ni dia perbuatan yang kurang adab. Saya tak kata baca Quran tarannum tu salah. Perbuatan orang yang mendengar itu kadang-kadang, yang tu tak boleh ataupun kurang tepat. Taklah kata sampai dia berdosa. Cuma dia bukan manifestasi sebenar daripada Al-Quran tu. Itu benda. Sebab tu kalau tengok Nabi, bila mana Nabi dengar sahabat baca Quran, apa jadi pada Nabi? Zarafat minhul uyun. Mata Nabi ni bergenang dengan air mata, sehingga Nabi suruh Abdullah bin Mas'ud stop. Tak payah baca lah. Nabi kata hasbu, cukup. Ya tu. Nabi dia tak macam, oh sedap lain macam suara hang. Tak sebut macam tu. Nabi tak kata macam tu. Maknanya itu bukan cara tadabbur Al-Quran yang benar. Sebab kita kena tahu, Al-Quran ni bila mana kita mengambil manfaat padanya, kita tidak menilai suara yang mengalunkan ayat tu. Kita mengambil manfaat daripada konten, kandungan ayat tu. Cuma salah satu indikator ataupun salah satu penyumbang kepada
kita seronok tadabbur ni ialah orang yang baca tu suara dia elok. Suara dia tu taklah nampak terlalu pelik sangat. Baca Quran tu ada alunan sikit-sikit tu dibolehkan. Sebab memang ada hadis yang menyebutkan tentang bacalah Al-Quran dengan suara yang elok ataupun bacaan yang tartil. Nak sebut pada kita bahawasanya jangan buat bising waktu baca Quran tu. Jangan expressionkan Al-Quran tu dalam bentuk-bentuk yang salah. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok ada di negara jiran ni, dia buat bacaan Quran sebelum majlis-majlis besar, dia mungkin majlis Maulidur Rasul ke apa, saya tak pasti. Cuma dia panggil qari kampung dia baca. Lama, bacaan tu lama, setengah jam sebagai opening pada majlis. Kan biasa tempat kita pun buat macam tu. Ada majlis apa-apa pun kita jemput orang qari baca Quran. Tapi kita okey lagi lah, masih terkawal. Di negara jiran ni, dia punya syok bacaan Quran tu sedap dia baca. Ada seorang mari selit duit dekat piah dia ni. Dia dah jadi macam orang nyanyi lagu pula. Bagi bunga, bagi duit. Yang tu dah tak betul tu. Yang tu dah lain macam. Dia macam main-main. Jadi benda-benda ni ialah benda-benda yang membantutkan tadabbur. Confirm tak akan berlaku lagi penghayatan kepada makna ayat tu. Dia lebih kepada seronok dengan melodi orang yang mengalunkan tu. Okay. F dia sebut sini, menjaga perkara-perkara makruh ketika membaca Al-Quran dalam beberapa keadaan. Makruh membaca Al-Quran dalam keadaan rukuk. Dalam rukuk tak baca Quran. Sujud tidak dibacakan Al-Quran. Dan tasyahud serta keadaan-keadaan salat yang lain kecuali dalam keadaan berdiri. Qiyam boleh baca Quran. Habis baca surah Fatihah, kita pun memang disuruhkan, dianjurkan untuk baca Quran. Rukuk, sujud, tasyahud, ini bukan tempat untuk baca Quran. Taklah haram, tapi ianya makruh. Kecuali kita membaca doa-doa yang diambil daripada Al-Quran. Yang tu tak apa. Rabbana atina fid dunya hasanah, baca dalam sujud. Kita selitkan dalam sujud sebagai doa. Yang tu tak apa. Hakikatnya dia ayat Quran, tapi dia bermaksud doa. Tapi kalau kita baca ayat Quran macam kita mengaji Quran dalam sujud, dalam rukuk, dalam tasyahud, yang tu perbuatan makruh. Ini bukan tempat-tempat yang betul nak baca Quran. Makruh membaca kuat daripada surah Al-Fatihah bagi makmum dalam keadaan salat yang dikeraskan bacaannya jika dia mendengar bacaan imam. Iaitu salat fardu berjemaah, salat jahar. Imam baca dah kuat, kita di belakang, kalau kita pegang pandangan kata kita kena baca, makmum kena baca, jangan baca dengan suara yang orang boleh dengar. Kita tahu bahawasanya dia khilaf. Bila mana satu orang dia salat jemaah, dia makmum, ada tak kewajipan untuk dia baca Fatihah? Khilaf. Ada mazhab kata tak, ada mazhab kata kena baca juga. Antara mazhab yang kata kena baca ialah mazhab Syafi'i. Tapi membaca dengan suara yang keras, kuat, sehingga 2-3 orang di kiri dan kanan dia dengar, yang tu termasuk daripada perbuatan makruh dah. Tak boleh buat macam tu, mengganggu orang. Okay. Makruh pula membacanya dalam keadaan duduk, di tempat membuang hajat dan dalam keadaan mengantuk. Juga dihukumkan makruh membacanya jika menemui keadaan yang sukar. Demikian pula dalam keadaan khutbah bagi orang yang mendengarnya. Tengah baca khutbah, baca Quran. Tengah khatib menyampaikan khutbah tu, jemaah kat bawah dia baca Quran. Ini juga antara benda-benda yang makruh. Sebenarnya bukan hanya baca khutbah, hatta kuliah pun. Kuliah maghrib di masjid-masjid, tiba-tiba ada orang hujung duduk nyanda elok, dia buka Quran, dia baca. Ambil spek dalam almari, kan setengah-setengah masjid tu ada spek kan. Saja tak tahu apa yang dia tengah buat. Dia tengah protes, ustaz tu dia tak suka. Nak baca-baca jauh sikit. Saya tahu saya pernah kena penyakit macam ni. Time itulah dia rajin betul nak baca. Time tak ada kuliah dia tak baca pun Quran. Time nak kuliah tu lah dia nak baca Qurannya, baca pula kuat, baca dah macam nak pertandingan tilawah pula. Jangan buat perangai macam tu. Kalau nak baca Quran, baca di kawasan yang jauh sikit. Di kawasan yang jauh sikit daripada kuliah. Sebab itu bukan perbuatan yang betul, bukan tempat yang betul. Dia makruh perbuatan tu. Itu disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi juga. G dia sebut membaca Al-Quran pada mashaf lebih utama daripada membacanya dengan hafalan.
Sebab kita akan kurang melakukan kesalahan bila mana kita baca daripada mushaf ni. Akan tetapi dipilih pembacaan dengan hafalan bagi sesiapa yang tidak boleh khusyuk jika membaca pada mushaf, dan dipilih membaca pada mushaf jika kekhusyukan dan perhatiannya bertambah, bergantung kepada keadaan satu orang. Kalau orang tu dia hafal Quran, tidak ada cara lain untuk menguatkan hafalan dia melainkan dia cuba untuk membaca Al-Quran yang dia hafal dalam salatnya dalam keadaan tidak melihat kepada mushaf. Ini ialah teknik yang paling mujarab untuk menguatkan ingatan satu orang yang hafal Quran untuk dia sentiasa ingat ayat Quran tu. Tapi bagi orang yang tak hafal Quran, dia nak qiyam lama, dia salat sunat sendiri, dia nak qiyam lama, dia boleh baca daripada mushaf. Sama ada dia bawa stand Quran tu yang besar, bawa Quran besar sebiji, letak kat depan dia, dia baca daripada mushaf yang besar. Ataupun dia nak baca daripada mobile phone dia. Cuma syarat dia kena buat flight mode lah. Jangan dia buka Quran, WhatsApp duk lalu pun buka juga. Yang tu tak jadi lah. Yang tu memang perbuatan yang mengganggu. Kan ada isu kecoh, ada sebahagian ustaz-ustaz yang di imam tarawih ni, ada sebahagian ustaz dia tak hafal Quran tapi orang tolak dia jadi imam juga. Dia pun tak sempat buat preparation apa, dia pun buka daripada phone dia. Kebetulan tempat yang buat salat tarawih tu tak sediakan Quran, dia pun buka pada phone. Perbuatan tu boleh, tapi kena minimumkan pergerakan-pergerakan yang terlalu obvious sangat. Jadi orang yang buka tu dia kena jangan nampak macam orang tak salat dah. Tetap lagi menjaga rukun-rukun salat. Boleh tengok, boleh buka, sebab ada asar menunjukkan isteri-isteri Nabi pun buat macam tu bila mana dia orang salat sunat di rumah dia orang ataupun salat qiyam Ramadan di rumah dia orang. Cuma nak katanya ikut pada orang. Ada orang dia khusyuk dengan tengok mushaf, ada orang dia khusyuk dengan hafalan dia, bergantung kepada mana-mana orang. Okey. H dia sebut muka surat 73 tu, memilih keadaan duduk yang khusus yang mendatangkan khusyuk, tunduk dan bersimpuh di hadapan Tuhan. Kedudukan yang paling terbaik adalah duduk antara dua sujud sambil menghadap ke arah kiblat, iaitu duduk dengan punggung kita dilapik dengan kaki kita. Tapi duduk macam ni tak semua orang boleh bertahan lama lah. Nanti dia datang kebah kaki ke apa-apa semua ni. Duduklah dengan keadaan yang selesa dan sopan. Jadi itu ialah salah satu daripada adab dengan Al-Quran. Itulah sebaik-baik kedudukan seorang hamba. Jika dia penat, maka boleh duduk apa-apa keadaan yang selesa dengan menghadap kiblat. Menghadap kiblat tu pun adab, bukannya kewajipan ketika baca Al-Quran. Okay. Selesai untuk tadabbur, adab dan cara baca Quran. Ini adab-adab yang luaran lah. Dia tak masuk sentuh isi Quran lagi. Okay. Tapi ada adab yang membantu kita untuk lebih fokus. Maknanya kita prepare diri kita. Bukanlah kita baca dalam keadaan kita tak bersedia, tak bersih tubuh badan apa semua. Baca dalam keadaan yang kita rasa kita segar dan kita duduk dalam keadaan yang baik. Itu membantu kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik. Yang ketiga, sentiasa memperbaiki bacaan dan berguru dengan orang yang mahir. Allah Azza wa Jal berfirman, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil ni maksudnya tak terlalu laju, tak terlalu lambat sangat, pertengahan, sambil kita meraihkan hukum-hukum tajwid yang ada pada bacaan yang kita baca tu. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahawa membaca dengan tartil adalah cara untuk melakukan tadabbur. Membaca perlahan-lahan itu jauh lebih utama daripada membaca tergesa-gesa, kerana tadabbur tidak dapat dilakukan dengan membaca laju atau tergopoh-gopoh. Poinnya ialah kita sempat menghayati makna-makna daripada ayat Quran yang kita baca. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nabi kata, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukanlah termasuk golongan kami mereka yang tidak memperindahkan bacaan Al-Quran.
Memperindahkan bacaan Al-Quran ini ialah menjadikan sebutan setiap huruf itu menepati hukumnya dan sifatnya. Dia tak syarat suara sedap. Suara sedap tu bonus. Sebab suara ni kita tak boleh adjust. Ini ialah anugerah daripada Allah Ta'ala. Ada orang Allah Ta'ala beri dia suara dia sedap. Tak perlu adjust tune apa pun, dia memang sedap. Ada orang suara tak seberapa sangat, tapi dalam bab baca Quran, tuntutan yang dimaksudkan sini ialah mempelajari sifat huruf, makhraj huruf, hukum-hukum berkaitan dengan kalimah-kalimah dalam Al-Quran. Itu yang dimaksudkan dengan lam yataghanna bil Quran. Tidak memperindahkan bacaan Al-Quran tu maksudnya baca dengan sifat dan makhraj huruf yang betul. Sebab ada orang dia baca Quran sedap, suara sedap, tapi dia baca dengan makhraj kampung dia. Itu pun masalah. Ada orang dia baca Quran sedap, tapi dia bunyi tu bunyi Melayu. Kan ada sebahagian orang kan dia baca Quran, saya pun tak reti nak ajuk macam tu, tapi ada orang dia baca Quran, kita tahu, kita boleh cam dia negeri mana, hanya kerana dia baca Quran tu. Kadang-kadang dia baca tu terlalu obvious sangat. Itu bukan bahasa Arab, itu bukan sebutan Arab. Sebab tu benda ni dia perlukan kepada latihan. Dia perlukan kepada latihan lah. Dia perlukan kepada talaqi. Quran ni macam-macam mana pun dia tak pada dengan belajar teori semata-mata. Dia kena talaqi. Dia kena ada orang yang tunjukkan kepada kita macam mana nak baca Al-Quran dengan betul. Setakat ni di dunia ni, antara tempat nak belajar Quran yang paling terbaik ialah Mesir. Di situ ramai qurra. Sebab tu kalau tengok Quran ni antara tempat pembelajaran yang terkenal untuk belajar qiraat ke, belajar tajwid ke, biasanya orang akan sebut Mesir. Ataupun kepakaran yang datang tempat kita ni ialah kebanyakannya syekh-syekh daripada Mesir. Sebab tu Syekhul Qurra, syekh kepada qari-qari ni di dunia, di Mesir sekarang ni, nama dia Dr. Isa Al-Ma'sarawi. Hidup lagi sekarang. Setiap kali majlis tilawah antarabangsa apa semua di Malaysia ni, dia akan diundang sebagai salah seorang daripada juri. Dia ada wakil dia, anak murid dia di Malaysia ni. Anak murid dia tu orang Mesir lah, tapi dia berkhidmat di Kelantan, di satu tempat saya tak pasti sekolah ke apa. Syekh Hisham Abdul Bari. Hisham Abdul Bari ni. Ni antara anak murid kepada Dr. Isa Al-Ma'sarawi. Ini antara tokoh-tokoh yang masih hidup lah, kontemporari zaman kita ni. Dia orang ni memang pakar dalam bidang Al-Quran, bacaan-bacaan dia. Selain daripada tu, Dr. Aiman Suwaid. Ni antara yang hidup, orang Syria. Cuma nak katanya, Quran ni dia kena talaki. Talaki ni maksudnya jumpa. Kalau orang-orang yang belajar di Mesir, di Jordan, di Madinah ni, benda-benda ni ialah benda-benda yang mustahak bagi mereka untuk memperbetulkan bacaan Quran. Sebab pengalaman saya sendiri, waktu kita hafal Quran di Malaysia ni, kita rasa macam bacaan kita okey dah. Kita pergi ke Jordan ni, kita jumpa syekh-syekh rupanya banyak kesalahan, terutamanya makhraj huruf yang kita terbiasa sebut dengan bahasa kita. Benda tu dia perlukan kepada latihan, jumpa. Sebab yang boleh betulkan tu ialah guru yang melihat. Dia tak boleh setakat belajar teori. Tapi sekarang dah makin mudah dah. Orang boleh buat kelas online, orang boleh tengok muka guru tu, tengok macam mana dia sebut perkataan tu. Cuma kalau kita dengar cerita-cerita orang-orang yang belajar di Mesir apa semua ni, dia macam benda yang mengerikan dan menakutkan lah. Sebab pertama, syekh-syekh di sana ni dia cengih semacam. Walaupun buta tapi cengih. Kebanyakan syekh-syekh dalam bidang qiraat ni, kebanyakannya dia orang buta lah. Kalau di Mesir ni buta. Saya ingat kawan-kawan saya senior-senior yang belajar ni, kalau pergi talaki, kita akan pergi talaki ni biasa hari Minggu. Sebab hari apa nama ni, weekday ni ialah hari kuliah lah di universiti semua ni. Jadi orang akan pergi talaki hari Minggu, hari Jumaat ataupun hari Sabtu. Pergi hari Jumaat, pergi daripada awal pagi, biasanya akan balik petang. Satu juzuk setengah. Biasa kita akan habiskan bacaan di hadapan dia. Cuma ada setengah-setengah syekh ni yang cengih semacam ni. Orang takut nak pergi dengan dia, dan dia kalau kita sampai giliran kita baca depan dia, lamanya lain macam. Nak perbetul surah Fatihah pun sampai 3 kali jumpa. Maknanya 3 hari baru selesai.
Saya ingat seorang senior saya, dia janggut lebat. Dia berjanggut lebat. Okay. Dia pergi baca juzuk yang pertama, iaitu daripada Alif Lam Mim tu sampailah sayaqulu sufaha'u minan nas, masuk juzuk yang kedua. Okay. Dia setiap kali dia salah, syekh tu dah pegang janggut dia. Dia tarik janggut kawan tu, lepas tu dia lempang dengan selipar dia yang dia pegang kat tepi ni. Sampai dia punya kepiah ni pergi ke hujung saf masjid tu. Sebab tu saya kata kalau ambil gambar tunjuk ke orang Malaysia, tak ramai nak pergi belajar Quran sana. Balik daripada kelas tu kiri kanan kena lempang dengan kasut. Bukan kena lempang ke tangan, dengan kasut dia. Tapi itulah yang membetulkan lidahnya. Dia memang, saya pun tak tahu tabiat guru-guru Al-Quran ni, dia memang cengis semacam. Dia memang ada satu karakter guru Quran dia macam tu. Guru Quran Malaysia ni dia baik sebab dia nak tunggu duit yuran. Guru Quran Mesir ni tak peduli orang bayar ke tak bayar. Dia bukan hidup kerana benda tu. Okay, jadi dia orang ni, orang nak datang, tak nak datang sudah. Dan bila mana kita ni tak dengar, dia perbetul kita tak boleh sebut macam mana yang macam mana yang dia ajar. Dia akan kekalkan kita sampai petang, tak beralih dengan orang lain. Oh, stres. Ada orang kena macam tu 2 minggu tak pergi. Tuan-tuan boleh bayang, patutnya kita bergilir habis satu orang ni. Tapi saja syekh tu nak kena kita, dia suruh kita seorang je baca, bermula daripada pukul 8 sampai pukul 1.30. Kita seorang, bukan kerana orang lain. Orang lain tak kena-kena, sampai kesudah tak kena. Dia nak bagi kita tu betul-betul boleh sebut. Tapi natijahnya orang tu boleh baca Quran dengan betul dan tepat. Jadi itu ialah pengorbanan lah yang nak kena buat sikit. Ada sebahagian orang Malaysia ni dia argue. Dia tahu apa ahli Quran ni cengis macam ni ke orang agama mengajar Quran. Ada sebahagian orang-orang kita, student kita, dia tak tahan sebab kena pelempang selalu. Jadi dia tak tahan, dia argue, dia kata Rasulullah, syekh tu kata Rasulullah waktu dia terima Quran, apa yang Jibril buat dekat dia? Kan kita baca hadis Badi'il Wahyi kan, kena peluk sampai sesak nafas. Dia kata itu nak tunjuk pada kita bahawasanya nak dapat Quran ni dia berat, dia payah sikit. Tapi bila mana kita dah dapat, kita akan boleh rasa sebenarnya membaca Al-Quran dengan bacaan yang tepat. Manusia kita semua, hatta orang yang dah belajar Quran pun, dia tak boleh mendabik dada dia kata bacaan dia paling tepat. Tak boleh. Sebab setiap orang dia akan ada kekurangan. Lidah kita ni lain-lain. Ada orang lidah dia panjang tak lebar, ada orang lidah dia lebar tak panjang. Menyebabkan kadang-kadang dia sebut mana-mana huruf tu, peratusan ketepatan sebutan huruf tu tak boleh tepat betul-betul. Tapi nak katanya kita ada improvement bacaan tu. Bila mana kita dapat baca dengan sifat makhraj yang betul, kita akan dapat rasa. Sebab kita kena tahu Quran ni dia punya mukjizat bukan hanya pada penelitian makna, tapi pada penyebutan huruf tu pun dia ada mukjizat. Hikmah-hikmah yang kita belum tahu dan tak digali lagi. Sebab dia ada beza bacaan Al-Quran dengan bacaan-bacaan lain atas dunia ni. Sebab ada orang buat kajian, dia kata bila mana satu orang tu dia baca Quran, otak dia akan berfungsi dua-dua belah. Dia tak berfungsi sebelah ya. Sebab Quran ni pertama kena fokus makna, yang kedua kena jaga juga sebutan lidah tu jangan salah. Itu tuntutan. Sebab tu Quran sebut tentang warattilil Qur'ana tartila. Okay. Kemudian kita tengok apa lagi yang disebut pada muka surat 74 tu. Imam As-Suyuti berkata, disunnahkan membaca Al-Quran dengan tadabbur dan upaya untuk memahaminya kerana itulah tujuan besar dan tuntutan terpentingnya. Umumlah tu kita tahu. Belajar dengan guru yang mahir adalah menjadi kewajipan bagi sesiapa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Quran. Sebagai contoh, dalam Al-Quran ada beberapa perkataan yang dibaca luar daripada kaedah biasa. Sekarang ni dia nak senarai pada kita beberapa tempat dalam Al-Quran yang kalau kita pandai, kenal huruf, kenal baris, tak semestinya kita tepat baca yang tu. Yang pertama dia sebut A tu imalah. Imalah bermaksud sedikit membunyikan baris atas ke arah baris bawah, setengah baris atas dan setengah baris bawah, sehingga bunyinya menjadi seperti A. I itu maksudnya A lah, bunyi vokal dia. Menurut Imam Hafs, iaitu imam yang kita guna riwayat dia untuk kita baca di negara kita ni, hanya ada satu bacaan yang dibaca secara imalah,
iaitu pada surah Hud ayat yang ke-41, iaitu pada ayat yang berbunyi wa qala rkabu fiha bismillahi majriha. Ejaan asalnya ialah dengan baris bawah, bismillahi majriha. Ada sebahagian qiraat baca macam tu. Tapi qiraat kita di Malaysia ni, kalau kita tengok dia macam ada tanda diamond bawah huruf ra tu, itu ialah alamat kepada imalah bagi qiraat Hafs an Asim. Jadi kita kena baca dengan wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Itu bacaan yang betulnya. Untuk qiraat lain, contoh qiraat Warsh, mereka lagi banyak bacaan qiraat Warsh ni, lagi banyak tempat imalah, khususnya pada juzuk yang ke-30. 30 juzuk amma. Sebab tu kita akan tengok ada sebahagian qari dia baca wadduhi wal laili idza saja. Itu qiraat Warsh yang dibaca oleh orang-orang Islam di kawasan di negara Morocco, Algeria. Ini kawasan-kawasan Islam, orang negara-negara Islam belah blok barat ni. Mereka menggunakan bacaan Warsh. Warsh ialah qiraat yang memerlukan nafas yang panjang bagi orang yang nak baca dengan qiraat Warsh. Sebab mat asli dia pun 6 harakat juga. Macam kita mat asli ni 2 je. Jadi bagi mereka ni, kebanyakan mat mereka ialah al-mushbi', iaitu 6 harakat. Jadi orang yang nak baca dengan Warsh, dia akan memerlukan paru-paru yang besar sikit. Sebab nak kena simpan oksigen banyak. Terutama kalau kena pada surah An-Nisa ni. Kalau tuan-tuan selalu baca Quran, kita akan tengok satu ayat dalam surah An-Nisa ni. Saya cuba cari sekejap. Ayat yang ke-143. Kalau kita buka mushaf, muka surat 101. Ayat yang ke-143, dia duduk pertengahan muka surat tu. Allah Ta'ala cerita tentang perangai orang munafik. Iaitu ayat yang berbunyi muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'. Tu semua mat yang panjang-panjang tu. Tuan-tuan boleh bayang kalau baca dengan qiraat Warsh. Kalau buka Quran, kalau kita buka Quran, kita akan jumpa lah muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'. Tu semua 6. Kena baca dengan 6. Kita pun harus baca 6. Biasanya kalau baca sampai sini memang semput lah. Biasanya semput. Sebab kita tak boleh wakaf sesuka hati situ. Situ ada wakaf Jibril. Kalau kita buka dalam mushaf lah. Cuma saya nak katanya orang yang baca dengan qiraat Warsh, dia memang memerlukan ketabahan sikit lah. Sebab mat-mat dia panjang. Untuk Warsh lagi banyak imalah. Okay. Pada dasarnya, kita balik pada buku kita, setiap huruf alif yang berbaris atas dibaca dengan A. Namun khusus pada lafaz majriha ataupun sebahagian qiraat baca dengan majraha pun ada, dibaca A, iaitu condong sehingga bunyinya menjadi majriha. Majriha itu sebutan yang disebut dengan bacaan imalah. Okay. B, ishmam. Ia bermaksud memasukkan unsur baris depan pada sukun dengan cara memuncungkan bibir. Terdapat satu juga tempat bagi qiraat Hafs ni, iaitu pada ayat 11 surah Yusuf. Allah Ta'ala sebut firmannya ataupun ayatnya, qalu ya abana ma laka la ta'manna. Dia kena muncung sikit. La ta'manna. Macam tu. Dia memang kena sebut macam tu. Okay. Qalu ya abana ma laka la ta'manna. Macam tu. Kalau kita pandai, kenal baris je, tak boleh. Sebab kita mungkin akan baca la ta'manna. Itu ialah dari segi literal kalimah tu. Tapi kaedahnya ialah la ta'manna. Dia macam kena muncungkan bibir tu sikit. Itu dia panggil ishmam. Ada satu tempatnya dalam Quran untuk qiraat Hafs. Muka surat 75, ketika membaca lafaz la ta'mamna itu tepatnya pada huruf nun, iaitu mim nun ta'manna tu, bibir kita perlu dimuncungkan menyerupai bentuk bibir ketika membaca
huruf baris hadapan. Sebab tu sebut dengan la ta'manna, macam tu. Dia macam nak nu, tapi na tu bagi atas. Kena baca dengan la ta'manna. Kenapa macam tu? Sebab para sahabat mengambil bacaan daripada Nabi pun macam tu. Ni semua ada riwayat-riwayat dan sanad dia. Sahabat tengok Nabi baca macam tu, jadi sahabat pun ikut sebiji macam mana Nabi baca. Dan ada sebahagian sahabat dia baca, Nabi tengok, Nabi mengesahkan bacaan tu tepat. Pun macam tu pun ada. Okay. Bacaan la ta'manuna, bacaan you itu tidak dibunyikan, hanya bibirnya sahaja yang dimuncungkan. Itulah lebih kurang tadi saya dah buat dia punya demonstrasi dia tu. Si mengetahui bacaan saktah, bermaksud berhenti sebentar tanpa bernafas. Dalam Quran kita ada 4 tempat yang ada bacaan saktah ni. Cuma yang dia bawa ni cuma satu saja. Nak kenal dia mudah, ada sin pada huruf alif. Sin yang kecil pada huruf alif. Contoh yang dia bawa ialah daripada surah Yasin ayat yang ke-52. Allah Ta'ala sebut, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Sampai situ kena berhenti sejenak, sekadar 2 harakat, lepas tu sambung tanpa bernafas. Bernafas tak cik. Cuma untuk ayat ni dia ada khilaf sebab atas huruf atas marqadina tu ada juga qili situ. Waqafun aula. Maknanya kalau orang yang betul-betul dia tak cukup nafas, dia nak baca qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Boleh juga nak berhenti. Sebab atas tepi sin kecil tu dalam mushaf kita pun dia ada qili. Tapi kalau nafas kita panjang, kita kena baca dengan saktah. Kita kena baca dengan saktah, iaitu mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Lepas tu ada 3 lagi tempat dalam surah Kahfi, aiwajan qayyima. Ayat 1 nak pergi ke ayat 2. Kemudian surah Al-Mutaffifin dengan surah Al-Qiyamah. Cuma poin dia ialah berhenti dengan kadar 2 harakat tanpa bernafas, kemudian sambung bacaan. Okey. Tashil. Tashil pun ada satu tempat saja dalam mushaf kita di sisi Hafs an Asim ni. Tashil bermaksud membunyikan antara huruf hamzah dan alif. Terdapat satu bacaan dalam Al-Quran yang dibaca tashil, iaitu pada surah Fussilat ayat yang ke-44. Kalau kita tengok surah Fussilat ayat yang ke-44, kita nak kena ambil contoh yang agak panjang sikit sebab yang dia bagi itu pendek sangat. Surah Fussilat surah yang ke-41 ayat yang ke-44. Okay. Ayat yang ke-44 Allah Ta'ala sebut dalam surah Fussilat ni, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabi. Okay. Kita tak sebut dengan a'jamiyyun, tapi sebut dengan macam tu lah, lebih kurang. Jadi alif yang kedua tu, hamzah yang kedua tu, dia separuh je bunyi dia. Bunyi dia tak komplit. Kalau kita sebut dengan komplit a'jamiyun, tapi tashil a'jamiyun, dia macam bunyi sikit je lah, a'jamiyun wa arabi. Itu dipanggil tashil. Tashil ni maksud dia mudahkan. Kita bagi sekali arung je ataupun borong sekali, a'jamiyun wa arabi. Dia macam nak pergi ke huruf ain dah, tapi ada juga bunyi hamzah tu sikit. Okay. Kemudian bacaan naqal. Okay. Ini pun ada satu tempat je dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Hujurat ayat 11. Naqal secara istilah adalah memindahkan harakat pada huruf sebelumnya. Dalam riwayat Hafs terdapat satu ayat dalam Al-Quran yang dibaca naqal, iaitu surah Al-Hujurat ayat yang ke-11, iaitu bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Kita tak baca dengan bi'sal ismu, kita baca dengan bi'salismu. Alif dibuang, terus kepada bi'salismu. Alif tu dibuang. Maksudnya lam alif tu, alif dia tak berfungsi dah.
bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Itu dia panggil naqal. Tulisan kena ada alif lam, sebutan tak ada. Sebutan lam dia dibuang. Bukan lam dia dibuang, alif dia dibuang. Bi'salismul fusuq. Tapi sebutan yang asalnya dari segi bahasa bi'sal ismu lah. Cuma dari segi bacaan tajwid dia kena bi'salismu. Macam tu. Itu naqal. Muka surat 76. Muka surat 76 badal. Badal ialah menggantikan huruf dalam sesuatu bacaan. Badal ada dua jenis secara umumnya. Yang pertama, badal huruf hamzah dengan ya. Huruf hamzah sukun di sini diganti menjadi ya. Khususnya apabila dibaca waqaf. Contohnya pada surah Ahqaf ayat yang keempat. Am lahum syirkun fis samawati tuni. Itu dari segi asalnya kita baca dengan dari segi bahasalah. Ituni situ. Okey. Pada ayat tersebut, tengok penerangan ni. Pada ayat tersebut apabila dibaca wasal berbunyi fis samawati tuni. Okey. Namun jika dibaca waqaf berhenti, bacaannya menjadi fis samawat ituni. Kalau kita baca wasal sambung am lahum syirkun fis samawati tuni. Hamzah dia dah hilang. Hamzah dia dibadalkan ke tempat lain, diganti ke tempat lain. Tapi kalau kita waqaf nak mulakan ituni itu dengan ituni. Alif dia dipanjang. Ituni. Tak baca dengan ituni. Ada qiraat baca dengan ituni pun. Ada memang ada qiraat, tapi kita fokus qiraat kita dulu. Qiraat kita ni baca dengan macam tu. Okey. Badal huruf sad dengan sin, iaitu pada surah Baqarah ayat yang ke-245. Wallahu yaqbitu wa yabsutu. Huruf sad tapi baca sin. Sebab tu ada sin yang kecil di situ. Dia punya ejaan kena ada sad, tapi dia punya sebutan sin. Dalam mushaf kita memang dia dah letak sin kecil tu. Jadi kita sampai situ, kita jangan baca dengan wayabsutu. Itu huruf sad, sifat bagi huruf sad. Tapi kita baca dengan wayabsutu. Wayabsutu. Huruf ta tu kekal dengan itba' dia, wayabsutu. Okey. Jadi nak sebutnya, ini ialah beberapa hukum-hukum yang perlu diberi perhatian. Terangkum juga semua hukum lain yang tidak disebutkan di sini. Maka sudah menjadi kewajipan bagi mempelajarinya semata-mata untuk memperbetulkan dan memperbaiki bacaan Al-Quran. Ini semua ialah sebutan Al-Quran pada tempat-tempat yang tak berpada dengan kita kenal huruf dan kenal baris je. Sebab tu kita perlukan kepada musyafah. Dan benda ni kena cari guru-guru yang mahir lah untuk kita dapatkan penjelasan dan kita dapatkan sebutan yang tepat. Cuma macam saya sebut tadi lah, kadang-kadang kita ambil guru yang dia faham banyak qiraat, dia akan bentangkan pada kita banyak khilaf, kita pula jadi tenganga pula dia. Okay. Jadi kita ambil guru-guru yang sederhana pun dah okey, yang boleh tahu bab ni. Cuma kalau orang yang mahir dalam bidang qiraat ni, dia akan beritahulah satu. Saya belajar qiraat ni pun zaman sekolah menengah dulu je. Sebab saya memang tidak menjurus ke bidang qiraat, tapi kita hafal Quran ni kita tahulah basic-basic ini ni. Cuma orang yang duduk dalam bidang qiraat, dia akan lebih mendalam perbahasan dia pada isu-isu seperti ni. Sebab tu memang bidang dia. Dan dalam ilmu qiraat ni pun dia ada matan-matan yang khusus membahaskan tentang ilmu khilaf riwayat ni. Khilaf kepada riwayat ni. Okey. Cuma nak sebutnya dalam buku kita ni, dia fokus beberapa hukum hakam ni A sampai kepada F tu, ini ialah yang memang obvious sangat dalam Al-Quran. Cuma kalaulah kita ni kadang-kadang bacaan kita ataupun lidah kita ni kurang tepat, dia ada setengah orang dia memang tak boleh sebut. Dia memang orang kata apa? Lidah dia Tuhan jadikan tak dapat sebut dengan baik. Contoh, sebahagian bangsa dia tak boleh sebut huruf kaf dengan baik. Tak boleh sebut huruf dad dengan baik. Tak boleh sebut huruf ghain dengan baik. Jadi mereka diberi keuzuran untuk sebut takat yang mampu.
Orang-orang Turki, dia orang tak mampu sebut huruf kaf, bukan kaf dengan baik. Tuhan jadikan lidah dia tak dapat. Bila mana dia sebut huruf kaf, dia akan bunyi lain. Sebab tu kita akan tengok dia orang akan sebut Allahu Akbar. Dia tak boleh sebut akbar dengan baik. Melainkan dia Turki yang belajar, dia lenturkan lidah dia. Dapat ah? Tapi kebanyakan dia orang akan sebut Allahu Akbar. Kebanyakan. Tak semua. Yang belajar, yang jadi, kalau tuan-tuan pergi ke Turki yang jadi imam tu orang yang belajar dah tu. Yang tu yang betul. Tapi orang-orang awam kebanyakan dia tak boleh sebut. Macam orang-orang Jawa apa semua, dia ada huruf-huruf yang dia tak boleh sebut dengan baik. Dia baca Quran pun, dia terbawa-bawa dengan langgam Jawa dia. Jadi kita bunyi, dia baca dengan bunyi lagu Sunda pun lebih kurang. Adalah orang baca Quran. Sebab tu saya tengok dulu di Indonesia, bila mana ada seruan Islam Nusantara, kalau tuan-tuan tahulah, dibawa oleh satu gagasan Indonesia ni, waktu satu majlis besar yang dihadiri oleh Presiden, waktu Jokowi jadi Presiden sekarang lah, Presiden sekarang, dia buat bacaan Al-Quran dengan langgam Jawa, bunyi dia macam Sunda Keraton. Keraton Jogja tu bunyi macam Sunda Keraton. Benda tu mendapat teguran daripada ramai tokoh-tokoh ulama di Indonesia sendiri pun. Bacaan Quran tidak boleh diasimilasikan dengan lagu budaya. Tak boleh. Kita tak boleh buat macam tu. Sebab dia terlalu, tuan-tuan boleh carilah video dia pun ada. Tapi dia cuba nak normalize benda tu. Bacaan Quran ni adalah bacaan yang berbeza pada bacaan lain. Tak boleh sewenang-wenangnya diasimilasikan dengan melodi-melodi yang tak ketahuan hala ni. Cuma kita dengarlah Qari tu baca, memang obvious beberapa huruf-huruf dia tu dia tak boleh sebut dengan baik. Cuma dia perlu dilenturkan. Aku kata apa? Dia kena lenturkan lidah dia. Boleh kalau orang yang selalu buat latihan, dia akan dapat. Saya ingat waktu belajar di Jordan dulu, sebahagian student-student daripada Cina betul. Dia orang ni datang belajar bahasa Arab dalam keadaan tak ada apa-apa pengetahuan, termasuklah memperbetulkan bacaan Quran. Sebab dia orang ni tiada pengajian Al-Quran yang baik di negara dia orang. Tuan-tuan tahulah, dan negara komunis macam tu, macam mana dia nak baca Quran dengan baik? Komuniti Islam ada, tapi kepakaran tak ramai. Kepakaran tak ada. Lepas pada tu, dia orang ni kalau dah belajar di negara Arab, dia orang ada satu tabiat, dia orang tak nak balik dah. Sebab dia orang tahu dia orang akan kena tekan pula balik ke negara dia orang. Jadi dia orang kekal situ. Jadi Islam yang ada di sana, dia orang kekal dengan pengetahuan yang surface saja. Saya ingat satu orang kawan saya dia Cina ni, kalau dia baca Quran, memang orang lain boleh rehat. Memang giliran hari tu kita tak kena dah. Memang dia seorang je kena ngadap syekh tu. Sampai syekh tu muka dah semacam. Syekh tu suruh dia sebut musakharatin. Sampai sudah dia tak boleh sebut. Dia sebut musangkharatin. Mungkin dia minat makan musangkin kot. Sebab Cina memang suka benda-benda macam tu kan. Tapi dia sebut musakharatin. Sampai sudah tak boleh. Musangkharatin. Tapi dia usaha, last sekali kita dengar bacaan Quran dia selepas beberapa bulan, bacaan Quran dia makin okey. Maknanya dia boleh buat benda tu. Dia baca Quran tu peringkat awal teruk. Ayat azab tak nampak azab pun. Nampak macam orang tengah buat tengah buat lawak kat depan. Sebab bunyi dia kelakar sangat. Tapi dia try hard. Dia pergi jumpa syekh di universiti, dia pergi pula syekh kat lain, dia berusahalah untuk belajar Quran dengan baik. Dan last saya dengar, dia tu lama dia, sebab dia orang ni bermula pada zero, dia orang tak ada pengetahuan bahasa Arab. Jadi dia orang punya pembelajaran peringkat degree dia orang tu agak lama sikit daripada kita orang Malaysia ni. Sebab dia orang bermula pada kursus bahasa yang basic, belajar daripada alif, ba, ta tu, sampailah kepada dia orang boleh habis CJ degree tu. Jadi dia orang ambil masa 7-8 tahun, tapi berbaloi. Sebab dia orang dapat bawa balik something. Tapi kebanyakan dia orang tak balik. Saya tengok tak balik. Ataupun dia orang akan pindah negara ni. Sebahagian besarnya belajar sambung master di Malaysia, akhirnya duduk bermastautin sini. Kebanyakannya duduk di Insaniah di Kedah. Dulu Insaniah, sekarang dah nama lain dah kot. Apa tak nama dia? Unisham kan. Ramailah yang geng-geng Cina yang belajar di Jordan ni, dia akan sambung master di Unisham, dia duduk sana. Sebab dia orang takut nak balik sebab tekanan daripada kerajaan. Dia orang bukan Uyghur geng-geng itu tu. Dia orang ialah orang Cina yang komuniti Islam. Tapi dia orang tahu kalau dia orang balik, dia orang akan ditekan, dia orang akan banyak masalah. Termasuklah tak ada peluang nak pergi buat haji, buat umrah yang agak tertutup. Itu memang polisi negara dia orang. Okey. Cuma nak katanya perjuangan dan pengorbanan yang dia orang buat
dengan lidah yang sukar untuk menyebut tu, dia orang boleh buat. Jadi nak sebutnya elemen ni elemen kata apa ni, baca Quran ni, lidah ni penting juga. Sebab beza baca Quran dengan bacaan yang lain. Kita ambil 1-2 poin lagi. Okey. Keempat, anjuran mengulang-ulang bacaan atau tadabbur ayat yang direnungkan. Okay. Mengulang-ulang bacaan atau tadabbur ayat untuk direnungkan. Okay. Kita tengok, okey. Daripada Abu Dzar, dia berkata, Nabi SAW mengulang-ulang satu ayat sehingga pagi. Maknanya dalam salat sunat Nabi ataupun salat qiyam Nabi ni, Nabi mengulang-ulang satu ayat tu sampai kepada cerah pagi, iaitu ayat yang ke 118 surah Al-Maidah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, sekiranya engkau menyeksa mereka, mereka adalah hamba-hambamu. Ayat ni menceritakan tentang Hawariyun, pengikut-pengikut kepada Nabi Isa alaihi salam, yang degil sikit. Jadi Nabi Isa ni mengadu pada Tuhan tentang kedegilan. Jadi pada waktu tu pun Nabi melihat kaum dia yang degil ni, kaum dia yang tak dengar kata ni. Jadi pada waktu tu Nabi rasa kebersamaan perasaan Nabi dengan keadaan yang berlaku pada Nabi Isa. Ini dia panggil tadabbur, bersentuhan situasi yang kita hadapi dengan konteks ayat tu. Jadi kata Abu Dzar, aku tengok Nabi ulang ayat ni sampai pagi. Sebab Nabi rasa dekatnya kesan ayat tu pada kehidupan Nabi. Terdapat sebahagian ulama salaf yang menunaikan salat tahajud dengan membaca satu ayat sehingga terbit fajar. Benda ni dia dapat dengan latihan. Dia dapat dengan perbuatan yang continuously. Bukan try sekali tu dapat terus. Dia ambil masa. Dia perlukan percubaan beberapa kali. Mereka melakukannya kerana mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Safwan bin Sulaim mengisahkan bahawa Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu setelah mengerjakan salat Isyak di masjid, dia berdiri melakukan salat. Kemudian dia membaca ayat yang ke-104 surah Al-Mu'minun, talfahu wujuhahumun naru wa hum fiha kalihun. Muka mereka dibakar api neraka dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Cerita tentang penghuni neraka. Tamim Ad-Dari tidak meninggalkan ayat tersebut sampai terdengar azan salat subuh. Lain macam. Dia salat lepas daripada salat Isyak. Ni salat sunat ni. Dia duduk pada rakaat yang sama. Rakaat tu tak rokok-rokok sampai ke subuh. Tapi kita nak tahu, salat Isyak yang ditunaikan pada zaman Nabi ni, dia bukan 10 minit lepas azan. Dia 45 minit, sejam lepas azan. Tapi tetap lama jugalah. Contoh sekarang 8.50, 9 lah kita bundarkan. Biasanya salat Isyak yang dilakukan pada zaman Nabi ni pukul 10 lah. Pukul 9, pukul 10 lah. Sebab tu ada riwayat Uthman tunggu salat jemaah ni sampai 2 kali tidur. Ada riwayat menyebutkan tentang ditunaikan salat Isyak ni seeloknya pada waktu atamah, iaitu waktu yang dekat dengan tengah malam, mengikut kepada keadaan orang. Maknanya realistik lah juga dalam bab ni. Pada zaman Nabi ni, Nabi buat sebab suasana masyarakat ni, saya tengok syarah-syarah para ulama kontemporari lah, suasana masyarakat kerja dia orang tidaklah seperti kerja zaman kita ni. Dia orang ni tak ada office hour zaman dulu. Maknanya kalau bangun lambat pun dia tak kalut apa lah. Tak perlu hantar anak sekolah apa semua. Cuma zaman kita ni nak buat boleh untuk orang yang dah pencen lah. Anak dah besar tak kena hantar apa-apa. Dia kena buat satu masjid untuk golongan pencen je. Iaitu al-masjid lit-taqa'ud. Sebab orang Arab dia panggil orang pencen ni taqa'ud. Lil mutaqa'idin, untuk orang-orang yang pencen. Orang-orang yang bekerja jangan pergi masjid tu sebab dia orang solat lambat. Tapi nak katanya kalau boleh buat, tujuan dia apa? Tujuan dia lah untuk continuous ke qiyam terus. Tujuan dia untuk meneruskan kepada salat malam. Tapi taklah Nabi buat selalu. Bukanlah maknanya tiap-tiap hari salat Isyak lambat. Cuma jarang-jarang ada waktu lambat.
Bilal nak tunggu Nabi keluar lama daripada duduk lama dalam rumah dia untuk keluar mengimamkan salat Isyak tu. Tujuannya nak tunjuk bahawasanya ada waktu-waktu, ada musim-musim, ada minggu, ada bulan kita kena buat ibadah ni pulun lebih sikit. Itu antara pengamalan Nabi. Contohnya kita ni pada malam ni dah start masuk 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Ini ialah waktu yang terbaik melebihi daripada 10 malam terakhir Ramadan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi kata, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah min ashril awwali Dzulhijjah." Tidak ada hari yang lebih Allah Ta'ala cintai melainkan 10 hari terawal daripada bulan Zulhijjah, siangnya dan malamnya. Para ulama sebut, bila mana Nabi sebut ma min ayyam, maksudnya ialah ia paling besar berbanding mana-mana hari, termasuk 10 akhir Ramadan. Maknanya 10 akhir Ramadan tu rendah lagi berbanding 10 hari awal daripada Zulhijjah. Sehingga sahabat tanya, walal jihadu fi sabilillah, adakah ianya lebih besar berbanding jihad? Nabi kata, walal jihadu fi sabilillah, lebih besar lagi beribadat pada 10 awal Zulhijjah berbanding berjihad. Kecuali orang yang berjihad, dia keluar, harta dia habis, nyawa dia habis, dia tak balik melainkan dia dah mati. Yang tu besar lagi berbanding 10 awal Zulhijjah. Sebab itu jihad yang betul-betul jihad lah. Okay. Cuma nak katanya 10 awal Zulhijjah ni ialah waktu keemasan. Semua orang, bukan untuk orang yang buat haji je. Kita pun termasuk dalam tu. Kita kena ambil peluang ni untuk buat apa-apa saja amal ibadah yang kita diringankan untuk buat. Dia tak syarat puasa. Ada orang dia mungkin rasa kita kena puasa ke bermula pada esok sampai hari Arafah. Boleh buat yang puasa. Nak buat ibadah lain, buat. Nak buat sedekah ke, infak ke, nak buat amal ibadah dengan baca Quran ke apa, terserah. Cuma nak katanya, dia bukan hanya pada waktu malam, siang pun. Siang hari pun dapat pahala. Kalau 10 akhir Ramadan, malamnya saja. Siang tu, Tuhan lipat ganda jugalah sebab di bulan Ramadan. Tapi, lebih pada malam. Untuk 10 awal Zulhijjah, siang dan malamnya. Macam kita sekarang ni lah, kalau kita nak mendekatkan diri dengan Al-Quran apa semua pun, inilah peluang pahala yang besar Allah Ta'ala nak berikan. Bila mana masuk, sampailah kepada kemuncak hari Arafah ataupun hari wukuf. Hari wukuf kita 9 Zulhijjah tu. Tahun ni tak tahu kita punya wukuf ni sama tak dengan Saudi, saya tak check tengok lagi. Tapi sebenarnya lah, kan ada tahun-tahun kita beza kan. Maknanya kita lewat sehari berbanding orang wukuf. Jadi nak ikut yang mana? Memang pandangan ialah ikut setempat lah. Okay. Cuma kita rasa ralat pada orang yang kira anak bulan tu. Dia sepatutnya, saya tengoklah penghujahan para ulama, nama pun hari wukuf. Hari wukuf ni memang dia punya indikator dia kena tengok orang wukuf di Arafah. Memanglah kita punya zon waktu kita lain daripada Arab Saudi. Okay. Tapi nak katanya, dia mesti tak lari jauh. Tak sampailah lari sampai 1 hari. Dia mesti beza berapa jam je. Maknanya kita akan awal sikit lah beberapa jam daripada Saudi. Sebab memang di Arab Saudi dia punya zon waktu lebih terkebelakang daripada kita. Cuma nak katanya ada tahun-tahun tu macam jauh sangat. Okay. Yang ni, sebab tu orang kata apa, yang raya tahun lepas kan, raya tahun lepas yang jadi isu tengok anak bulan apa semua tu, kita jadi raya terkejut tu. Sebab memang ada argue daripada pihak pengurusan negeri kepada pihak pengurusan persekutuan dalam bab anak bulan ni. Saya tak tahulah macam mana dia orang ada mesyuarat dia orang, tapi dia ada satu cadangan untuk menjadikan semua negara-negara di Asia Tenggara ni tempat tengok anak bulan satu je. Tak perlu banyak-banyak. Mana-mana yang duduk dalam zon Asia Tenggara ni, situ dampak yang anak bulan, terus 4 negara boleh isytiharkan pada hari yang sama. Sebab kita, Indonesia, Brunei dan Singapura. Ini 4 negara yang dia ada ahli mesyuarat menteri agama yang sama.
pernah ada idea untuk menyelaraskan matlak yang satu saja. Matlak ni maksudnya tempat tengok anak bulan mengikut kepada dataran kita ni, itu dataran Asia ni. Bahkan ada pandangan yang lebih lagi, iaitu nak buat semua orang Islam di dunia ni satu je tempat tengok anak bulan. Ada pandangan macam tu, tapi dia macam tak berapa payah lah sikit sebab ada negara-negara yang zon waktu dia jauh sangat. Sangat jauh. Cuma kalau nak tengok dari segi Asia Tenggara ni okey lah. Tempat mencerap anak bulan yang paling tepat untuk Asia Tenggara ni ialah di Indonesia, tempat dia nama Pontianak. Bukan Pontianak yang baju lusuh tu. Tempat tu nama Pontianak. Okay. Itu antara tempat mencerap anak bulan yang terbaik lah. Dia kurang pencemaran cahaya. Saya pun baru tahu juga rupanya dalam cerap anak bulan ni dia ada pencemaran cahaya, penerangan daripada pakar-pakar. Di Malaysia ni antara tempat yang paling bersih untuk melihat anak bulan ialah di Kelantan. Pantai Irama Bacok saya tak silap. Tempat tu lah tempat mencerap anak bulan yang paling clear. Dan kita pun tahu Majlis Fatwa, Majlis Ulama Kelantan lah, mereka menggunakan altitude waktu penetapan salat ni ialah 19 darjah. Banyak negeri pakai 20, hatta Perlis pun pakai 20. Cuma untuk Kelantan ni dia pakai 19. Satu je di Malaysia. Sebab dia ada speciality dia lah. Sebab tu kalau kita tengok pandangan untuk Majlis Fatwa Kelantan ni pada bab zon waktu salat tu dia lain sikit. Lain sikit lah, bukan lain banyak. Cuma saya nak katanya idea mengsatukan matlak tempat tengok anak bulan tu ialah idea yang kita rasa macam realistik lah dengan zaman sekarang. Sebab kalau tuan-tuan tengok kan, bila mana raya tahun lepas, bukan tahun ni, tahun lepas, Malaysia kita raya awal, Singapura dia raya lambat. Tuan-tuan boleh bayang, orang Singapura yang cross border Johor dia raya gitu, orang Johor yang cross border Singapura dia puasa gitu. Padahal dia punya matlak dan dataran tanah dia tu tak jauh dengan kita. Jadi dia macam tak berapa, mungkin itu ialah pendirian pengurusan agama di sana. Cuma nak kata dia macam obvious sangat perbezaan dia tu. Lainlah kalau kita raya awal, orang di Kazakhstan raya lewat. Jauh kita dengan Kazakhstan ni, dataran tanah yang jauh. Tapi Singapura dengan Johor ni memang duduk belah Johor pun dah nampak Singapura tu. Jadi dia macam pelik sikit lah bila mana benda-benda macam ni berlaku. Sebab tu ada usaha nak menyelaraskan, tapi dia tak mendapat kata putus lagi sejauh mana tentang isu tu. Cuma nak sebutnya ialah 10 hari awal daripada Zulhijjah ni ialah hari-hari yang terbaik. Tak kiralah kita wukuf awal sehari ke, kita wukuf lambat sehari ke. Yang penting bukan kita wukuf hari Arafah tu. Yang wukuf tu memang kekal dari sana. Cuma nak sebutnya ialah kita ambil peluang daripada 10 hari terawal daripada bulan Zulhijjah. Moga Allah Ta'ala beri pada kita peluang untuk buat amalan-amalan yang banyak dan direzekikan dengan berbagai-bagai kesempatan lah. Jadi saya rasa kita berpada situ je kot untuk malam ni. Kita berhenti dekat cerita Tamim Ad-Dari tu. Kita akan sambung muka surat 77 pada poin Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu berkata. Kita berhenti situ. Jadi setakat itu saja. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.